Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, berjumpa kembali dalam kelas Cikgu Khairun. Okey, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okey, jadi hari ni kita tengok pula bagaimana rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Tumbuhan juga boleh bergerak balas terhadap rangsangan yang ada di sekeliling tumbuhan. Antara rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan ialah seperti cahaya, air, graviti ataupun sentuhan. Untuk mengetahui lebih lanjut huraian tentang rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan, kita tonton dalam video kali ini. Jom. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masih lagi dalam tajuk Sains KSSM tingkatan 3 untuk bab 1 rangsangan dan gerak balas. Dalam subtopik 1.3 rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Sebab itu hari ini skrin awak akan nampak banyak sangat tumbuhan kan. Ada bunga, ada tumbuhan yang baru membesar, ada tumbuhan yang ditanam dan ada juga tumbuhan yang telah pun mengeluarkan bunga. Okey, jadi hari ini kita nak tengok apakah rangsangan dan gerak balas yang ada pada tumbuhan. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat memerihalkan bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan. Yang kedua, murid akan mewajarkan bagaimana tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan untuk mendapatkan keadaan terbaik bagi pembesaran pokok. Okey, sebelum itu pengenalan. Seperti manusia dan haiwan, tumbuhan juga boleh mengesan rangsangan dan bergerak balas terhadap rangsangan yang dikesan. Rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan termasuklah seperti cahaya, air, graviti dan juga sentuhan. Gerak balas tumbuhan dibahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama tropism dan yang kedua gerak balas nestik. Baik, kita lihat. Dalam bentuk grafik, gerak balas tumbuhan dibahagikan kepada dua ya, saya sebutkan tadi, iaitu gerak balas tropism dan jenis yang kedua gerak balas nestik. Okey, kita lihat satu persatu. Maksud gerak balas tropism ialah gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya, air, graviti dan juga sentuhan. Seterusnya, tropism dibahagi kepada dua, iaitu tropism positif dan juga tropism negatif. Bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan dinamakan sebagai tropism positif. Manakala bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan dinamakan sebagai tropism negatif. Apakah rangsangannya? Okey, rangsangannya ialah saya telah sebutkan tadi, cahaya, air, graviti dan juga sentuhan. Okey, kita teruskan. Okey, gerak balas tumbuhan terhadap cahaya dinamakan sebagai fototropism. Gerak balas tumbuhan terhadap air dinamakan sebagai hydrotropism. Manakala gerak balas tumbuhan terhadap graviti dinamakan sebagai geotropism. Dan gerak balas terhadap sentuhan dinamakan sebagai thigmotropism. Baik, kita lihat yang pertama, fototropism. Fototropism ialah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Okey, contohnya cahaya matahari. Pucuk tumbuhan. Okey, kita saksikan di sini pucuk tumbuhan. Pucuk tumbuhan ialah fototropism positif. Bermaksud tumbuh ke arah cahaya.
Cahaya diperlukan semasa fotosintesis. Jadi, pucuk dan daun akan mendapat cahaya matahari yang mencukupi untuk membuat makanan. Baik, rangsangan yang kedua ialah hydrotropism. Hydrotropism ialah gerak balas tumbuhan terhadap air. Okey, air ya. Okey, akar tumbuhan. Perhatikan akar tumbuhan. Okey, akar tumbuhan ialah hydrotropism positif. Bermaksud akar tumbuhan tumbuh ke arah air. Ini membolehkan akar mendapatkan air untuk menjalankan fotosintesis dan mendapatkan garam mineral larut dari tanah. Okey, tindak balas yang seterusnya ialah tindak balas geotropism. Tindak balas geotropism ialah gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Akar tumbuhan menunjukkan geotropism positif. Akar tumbuhan geotropism positif. Bermaksud tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Manakala pucuk tumbuhan menunjukkan geotropism negatif. Bermaksud tumbuh menentang arah graviti. Okey, jadi akar akan ke dalam tanah, pucuk akan naik ke atas. Gerak balas tumbuhan yang seterusnya ialah stigmotropism, yang bermaksud gerak balas terhadap sentuhan. Sentuhan yang bagaimana? Okey, kita lihat. Pada bahagian tumbuhan mempunyai sulur paut. Okey, sulur paut ataupun yang digelar sebagai batang yang melilit. Okey, tindak balas ini dinamakan stigmotropism positif apabila sulur paut berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan lain yang bersentuhan dengannya. Okey, jika dilihat di gambar ini, sulur paut akan berpaut pada tumbuhan lain ataupun sebarang objek seperti kayu yang bersentuhan dengannya. Untuk apa? Okey, stigmotropism bertujuan membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak untuk mendapatkan cahaya matahari dan mencengkam objek untuk mendapatkan sokongan. Dan akar tumbuhan ialah stigmotropism negatif. Okey, seterusnya kita lihat video yang menunjukkan gerak balas stigmotropism. Okay, kita nampak sulur paut bergerak ataupun dia melilit pada batang kayu ataupun tumbuhan lain untuk membolehkan tumbuhan tadi tumbuh menegak ke atas. Untuk apa? Untuk mendapatkan cahaya matahari. Dan dia melilit sebenarnya untuk mendapatkan sokongan supaya tumbuhan itu boleh tumbuh dengan teguh dan kuat. Baik. Seterusnya, jenis tindak balas tumbuhan yang kedua ialah gerak balas nestik. Okey, gerak balas nestik ialah gerak balas terhadap rangsangan seperti sentuhan, tetapi tidak bergantung pada arah rangsangan tersebut. Okey. Dan gerak balas nestik berlaku lebih cepat berbanding tropism. Contoh, pokok semalu yang bergerak balas terhadap sentuhan dengan menguncupkan daun apabila disentuh daunnya. Dan gerak balas nestik juga bertindak sebagai pertahanan terhadap musuh dan angin. Okey, kita lihat contoh gerak balas nestik. Okey, semua tahu kan? Ini ialah pokok semalu. Apabila kita sentuh daunnya, dia cepat-cepat akan menguncup. Jadi dia bergerak lebih pantas. Okey,
Baik, kita telah lihat jenis-jenis gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Okey, jadi di sini sebelum berakhirnya kelas, cikgu tinggalkan dengan satu latihan mudah, iaitu soalan yang pertama, nyatakan jenis tropism ataupun gerak balas terhadap rangsangan yang berikut. Apa nama tropism terhadap sentuhan? Apa nama tropism terhadap graviti? Dan apakah nama tropism terhadap cahaya? Okey, kamu boleh dapatkan jawapannya dalam video yang cikgu telah terangkan tadi. Baik, itu saja kelas cikgu hari ini. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Bye.